Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menonton kami. Anda bersama saya Mirahan dan juga Ash alias saya bersiaran secara langsung dari Studio C Suka TV dalam program Buah Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini wanita luar biasa. Seperti biasa kami berdua akan menemani anda daripada pukul 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV. Tapi jangan risau kalau siapa yang tak ada MyTV, kita ada aplikasi MyTV mana-mana. Di bawah ini sahaja boleh download aplikasi itu dan boleh menonton kami di mana-mana sahaja secara langsung. Yes. Betul tu. Hari ini kita ada dua tetamu ya, Ash? Ya, dua tetamu yang istimewa dan seorang ini selalu sangat datang kepada di Hawa. Dah selalu datang? Ya, betul tu. Iaitu yang pertama kita ada Puan Anita Abu Bakar. Dia akan membicarakan topik kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Dan untuk yang kedua pula kita nak simpan dahulu. Nak tahu siapa kena tunggu sampai ke akhir rancangan, okey? Kita bagi dia seorang penyanyi. Betul. Okey, baiklah. Jadi kita punya tetamu iaitu Puan Anita Abu Bakar, Presiden MIASA telah pun berada di studio. Selamat datang. Selamat datang Puan. Terima kasih banyak-banyak. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Serba pink hari ni. Itulah dia. Pen pun pink. Betul. Baru perasan. Baru perasan. Dengan topik kita pada hari ini adalah kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Mungkin Puan Anita boleh terangkan apa dia konsep tentang kesihatan mental milik semua ni dan bagaimana konsep ini boleh diterjemahkan dalam amalan sehari-hari kita. Boleh. Okay. Jadi sebenarnya kesihatan mental milik semua ni adalah tema Hari Kesihatan Mental Sedunia tahun ini. Mental health is a universal human right. Jadi itu dia punya terjemahan dalam bahasa Melayu. Kemudian pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tambahkan di belakang hentikan stigma. Sebab apa yang kita lihat kan Mila dengan Ash, bahawa kalau kita bercakap tentang kesihatan mental, penyakit mental, stigma masih berleluasa dan masih dahsyat kan. Bukan saja di Malaysia, di serata dunia sebenarnya. Jadi kita mengambil ataupun World Mental Health Federation, World Federation of Mental Health mengambil inisiatif tahun ini untuk membawa tema ini untuk kita semua memahami bahawa kesihatan mental ini kita semua ada, tetapi kita kurang memberikan fokus dan penekanan. Jadi bila berkonsepkan tema ini, kita nak individu-individu di luar sana, masyarakat global secara khususnya untuk menekankan penjagaan kendiri, penjagaan khususnya penjagaan kesihatan mental itu sendiri. Dan kemudian KKM menambahkan hentikan stigma di belakang ni supaya kita dapat menormalisasikan perbincangan ini, supaya masyarakat di luar sana yang bergelut dengan isu kesihatan mental tidak takut, tidak lagi malu, tetapi keluar untuk mencari bantuan dan pertolongan yang mereka perlukan, dan masyarakat pula tidak mudah ataupun cepat menghukum mereka yang bergelut dengan isu kesihatan mental ataupun penyakit mental ini. Jadi ini yang kita cuba bawakan dengan tema kesihatan mental milik bersama ini, insyaAllah. Okey, faham panjang lebar dia punya explanation. Dan sebenarnya ada satu lagi soalan lah yang kita nak tanya. Boleh. Apa sebenarnya strategi untuk memastikan bahawa kesihatan mental ni menjadi hak tapi juga accessibility untuk segala lapisan masyarakat tu? Betul. Jadi kalau kita melihat kepada isu kesihatan mental ataupun individu yang hidup dengan penyakit mental ini, tidak semua individu boleh melalui proses penyembuhan dengan efektif. Terutamanya kalau mereka dalam golongan-golongan yang contoh ya, golongan B40 ataupun golongan HIV AIDS, mungkin stigma terlalu tinggi, mungkin mereka yang bergelut berjuang dengan isu-isu penagihan dadah, alkohol kan, mereka rasa malu, mereka rasa takut, ataupun mereka yang berada di gelandangan sebagai contohnya. Jadi kita perlu meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental ini bagi semua lapisan masyarakat, tidak hanya terhad sebenarnya kepada mereka yang mempunyai duit. Walaupun sebenarnya kita melihat di Malaysia sekarang ini, contoh ya, hospital kerajaan, sesiapa pun boleh sebenarnya mengakses. Cuma dia terhad daripada segi nak menunggu giliran untuk bertemu dengan pakar lama. Contohnya sekali dalam sebulan, kemudian nak bertemu dengan pakar psikologi juga lama ya. Kadang-kadang sekali dalam 2 bulan baru dapat bertemu dengan pakar psikologi contohnya. Jadi ini buat mereka-mereka yang orang kata dalam golongan B40 menjadi lebih sukar. Jadi kita perlu meningkatkan akses buat
mereka-mereka yang kurang pendapatan. Dan juga untuk kita sama-sama orang kata menimba ilmu kan, supaya kita juga tidak mudah menghukum ataupun merasakan bahawa mereka ni tak boleh sembuh contohnya, ataupun mereka ni berbahaya, ataupun mereka ni gila tak siuman kan. Bila bercakap tentang penyakit mental ni kan, stigma ataupun persepsi umum masyarakat ini kebanyakannya dia menjadi negatif. Jadi kalau boleh kita nak cuba meningkatkanlah dan juga sudah tentu memperbanyakkan lagi dana-dana ya di dalam komuniti supaya kita dapat melebarkan lagi perkhidmatan di sokongan dan juga perkhidmatan kesihatan mental di dalam komuniti, sebab dia bukan terhad kepada rawatan klinikal contohnya, sebab semua individu berbeza. Betul. Jadi mungkin mereka kalau nak menjalani proses penyembuhan ni, Puan Anita, saya ni lebih suka nak duduk dalam program kumpulan sokongan contohnya. Saya nak bertemu dengan individu-individu yang mereka sendiri hidup dengan penyakit mental dan saya mahu belajar daripada mereka bagaimana mereka sembuh, bagaimana mereka berjaya walaupun hidup dengan penyakit mental khususnya kan. Jadi kalau kita boleh menambahkan dana, sudah tentu kita dapat meningkatkan lagi perkhidmatan-perkhidmatan sokongan di dalam komuniti dan mereka boleh terus mendapatkan bantuan apabila mereka di dalam krisis. Begitu. Jadi macam ada Puan Anita sebutkan tadi tentang golongan-golongan B40 kan. Ada setengah daripada mereka ni mentitlekan diri mereka adalah golongan yang terpinggir. Betul. Jadi mungkin ada ke aspek khusus dalam memastikan kesihatan mental mereka sendiri, bagaimana? Maksudnya bagaimana nak menjaga? Ya, betul. Bagaimana nak menjaga kesihatan mental mereka dengan baik. Okey. Jadi kebanyakannya daripada mereka, sebab mereka ni golongan yang terpinggir, mereka mungkin ya kebanyakan daripada mereka tidak tahu pun bahawa penyakit mental ini adalah sebuah penyakit. Mereka tidak faham pun simptom-simptom yang mereka lalui sebenarnya adalah isu-isu kesihatan mental. Jadi mereka tidak mendapat rawatan dan tidak mendapatkan intervensi awal. Sebab tu ia berlarutan, lebih memudaratkan, kemudian faktor-faktor dah mencukupi, dia menjadi sebuah penyakit. Jadi ini sebenarnya berlaku. Jadi akses kepada maklumat ataupun informasi tentang kesihatan mental ini penting. Jadi sudah tentu kalau golongan B40 ataupun golongan-golongan yang sering disisihkan ataupun lebih terpinggir contohnya kan, refugees ke ataupun stateless contohnya, mereka tak mendapat maklumat-maklumat tersebut. Jadi itu membuatkan mereka, kalau ada isu ni pun mereka tak tahu sebenarnya. Jadi bagaimana mereka nak mendapatkan rawatan? Jadi before you know it, mereka dah pun teruk. Dan ini yang berlaku bila mereka dah teruk, penyakit berulang, simptom berulang, kemudian stigma bertambah teruk kan. Orang katakan betul Puan Anita, bukannya penyakit mental ni bukan boleh sembuh pun. Kemudian mereka akan jatuh dalam sistem kesihatan mental ni dan berakhir di gelandangan. Kemudian penyakit berulang contohnya dipenjarakan ataupun dimasukkan ke institusi kesihatan mental di mana lagi bertambah susah untuk mereka nak sembuh. Jadi ini banyak berlaku sebenarnya. Okey. Jadi tadi Puan Anita sendiri pun ada menyebut mengenai dana dan kita tahu ada, walaupun banyak sebenarnya antara organisasi yang boleh membantu, tapi memang kadang-kadang dia punya yuran tu sangat mahal, betul tak? Jadi ada tak dana-dana yang diusahakan mungkin free untuk B40 ataupun free untuk golongan yang sedikit terpinggir ini? Betul. Jadi di Miasa ni alhamdulillah ya, kami punya perkhidmatan yang essential. Jadi bermaksud contohnya ujian saringan kesihatan mental ataupun counselling, terapi, peer support sebenarnya adalah percuma untuk golongan B40. Tetapi perkhidmatan sokongan yang lain perlu dibayar, tapi dia ada subsidized rate. Jadi mungkin RM10, RM15 dah boleh mengakses perkhidmatan-perkhidmatan sokongan yang lain. Tetapi selain daripada itu, kalau ia adalah perkhidmatan yang essential, ia adalah percuma sebenarnya buat golongan B40. Walaupun Miasa adalah sebuah badan NGO, walaupun kami tidak mempunyai orang kata income yang berterusan setiap bulan, tetapi ini adalah salah satu usaha kami, perjuangan kami agar individu-individu golongan-golongan yang terpinggir ini boleh mendapat akses. Dia begini, bila kita tidak sihat, kita kena terus mendapatkan rawatan. Kita tak nak menunggu. Bila menunggu itulah dia menjadi lebih teruk sebenarnya. Jadi ini adalah satu perjuangan dan juga usaha kami lah yang kami cuba. Ya, itu dia usaha daripada pihak Miasa dan juga kerajaan sendiri, betul. Yes, jadi kita nak berehat sebentar lagi kita nak tanyakan macam-macam lagi kepada Puan Anita tentang topik kita pada hari ini. Kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini.
Kita masih lagi bersama dengan Puan Anita Abu Bakar, Presiden MIASA, dan kita masih lagi ada beberapa soalan yang ingin ditanya, betul tak? Ya, betul. Okey, silakan Ash. Baiklah, dengan kita punya topik pada hari ini adalah kesihatan mental milik semua kan, dan juga hentikan stigma. Betul. Jadi bagaimana untuk mereka yang mempunyai penyakit ini sendiri ingin bercakap maksudnya ingin lebih terbuka dan untuk mereka selalu fikir positif tentang orang lain ni, bagaimana? Untuk mereka lebih terbuka untuk bercakap tentang isu kesihatan mental ni. Saya rasa yang paling penting adalah satu, kita perlu, sudah tentu semuanya bermula dengan ilmu kan. Jadi kita cuba pelajari ya tentang isu kesihatan mental ini bagaimana, simptom-simptom ini bagaimana, dan mulakan perbincangan dengan orang-orang yang terdekat dulu. Jadi mungkin ahli keluarga, orang-orang yang kita percayai, individu-individu yang kita tahu bahawa kita boleh mempercayai mereka lah. Dan keduanya mungkin di tempat kerja kita boleh mulakan bercakap dengan rakan-rakan di kubikel sebelah contohnya, ataupun supervisor kita, mereka yang kita perlukan di tempat kerja. Contohnya kalau sesuatu berlaku, kita ada seseorang individu yang kita boleh meluahkan ataupun berkongsi, dan saya rasa ini penting. Dan kemudian sudah tentu daripada situ untuk berinteraksi dengan individu-individu yang bergelut ataupun hidup dengan penyakit mental. Ini sebenarnya penting sebab apabila kita berinteraksi dengan individu yang hidup dengan penyakit mental, sudah tentu kita dapat merubah persepsi kita sendiri. Mungkin kita hadirnya persepsi negatif yang kita ada ni mungkin disebabkan oleh apa yang kita tonton di TV, mungkin movie, drama kan. Kadang-kadang gambaran yang diberikan itu kurang tepat ya tentang individu yang hidup dengan penyakit mental. Jadi apabila kita berinteraksi dengan mereka yang hidup dengan penyakit mental, daripada situlah kita dapat memahami, oh sebenarnya orang yang penyakit mental ni bukan gila, sebenarnya bukan berbahaya, sebenarnya boleh membuat keputusan dengan baik. Oh cabaran-cabaran mereka sebenarnya begini. Oh begini sebenarnya untuk aku menyantuni mereka dengan lebih baik dan efektif. Jadi bagi saya ini sangat penting, dan juga sudah tentu media lah. Media memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya. Kalau media dapat kurangkan sensasi ataupun tidak mensensasikan tragedi-tragedi yang berlaku apabila bila kita bercakap dengan tentang penyakit mental ini, ia berkait rapat dengan bunuh diri kan. Jadi kadang-kala laporan-laporan media itu sendiri khususnya kita kata trigger mereka-mereka yang lebih rentan ya, kerana kalau kita membuat laporan media sebegitu, ia menyebabkan mereka merasakan bahawa kalau individu semalam aku baca dekat berita tu boleh bunuh diri, mungkin aku juga boleh. Dia seolah-olah memberikan keizinan kepada individu tersebut juga untuk melakukan perkara yang sama, sebab kita dah dalam keadaan yang sangat, orang kata vulnerable kan. Jadi tragedi-tragedi ataupun pemikiran-pemikiran begini adalah sesuatu sebenarnya yang sangat kompleks ya. Jadi kalau kita tidak fahami, saya mohonlah kita pelajari, menimba ilmu supaya kita dapat menjalankan sesuatu, melaksanakan satu laporan yang lebih bertanggungjawab lah dalam erti kata lain. Sebab kalau tidak, suicide contagion berlaku, suicide copycat berlaku, peniruan bunuh diri, dan tragedi itu akan berlaku sebenarnya. Disebabkan apa yang dilaporkan di akhbar. Betul. Dah banyak ada berlaku sebenarnya. Apabila keluar je public figure bunuh diri sekian di tempat mana, lokasi mana, memakai sesuatu, mereka yang lebih rentan akan follow sebenarnya. Ini yang kita namakan suicide copycat. Okay, jadi sebenarnya kan macam mana untuk kita menggalakkan dialog terbuka tu, sebab kalau macam contoh kita tak boleh sewenang-wenangnya assume yang orang ni ada penyakit mental, ataupun untuk kita berborak mengenai itu mungkin agak sensitif sekiranya ada orang yang didiagnose dengan penyakit tersebut. Jadi betul tak? Teruskan. Sebenarnya individu yang hidup dengan penyakit mental, dia mahukan kita berbicara secara terbuka sebab dia sendiri malu. Dia sendiri takut, dia sendiri merasa internalize stigma tersebut. Jadi dia menunggu peluang sebenarnya. Dia sebenarnya kalau anda yang terbuka untuk bercakap, mereka bersedia untuk berkongsi. Sebenarnya kenapa perbincangan terbuka ini tidak terlihat dengan begitu banyak, sebab mereka sendiri merasa sangat malu dan sangat takut, sebab mereka tahu persepsi umum masyarakat itu negatif. Kalau mereka mengaku, oh aku ada penyakit mental, terus label-label penghukuman akan hadir. Oh dia ni mesti berbahaya. Mungkin aku duduk jauh sikit kan, tiba-tiba kan dia pukul aku ke. Dia begitu sebenarnya. Jadi untuk menggalakkan dialog terbuka, mungkin kita yang tanya dulu, apa khabar, aku nampak kebelakangan ni kau tak berapa okey. Boleh aku bantu, engkau nak berkongsi ataupun tidak. Terus tanya secara direct.
Dia memberi peluang sebenarnya untuk individu itu berkongsi dan menjadi lebih terbuka. Dia begitu. Kita sebagai orang yang mendengar ni kena sentiasa fikir positif lah terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Lagi-lagi kawan-kawan kita kan. Mestilah kita nak tahu kan. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, pada 10 Oktober yang lepas, betul Puan Anita? 10 Oktober yang lepas adalah hari tertubuhnya Miasa. Betul. Secara official. Ya, yang ke-6 tahun. Betul. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Terima kasih. Puan Miasa. Puan Anita dan juga juga Miasa sendiri, maafkan saya. Okey, jadi mungkin boleh ceritakan sedikit, berkongsilah dengan kami apa pencapaian yang telah dicapai oleh Miasa setakat 6 tahun ini. Okey. Jadi kalau kita melihat kepada pencapaian tu, alhamdulillah pencapaian dia banyak sebenarnya, tapi mungkin saya rumuskan. Okey, jadi kita adalah pertubuhan kesihatan mental pertama yang ditubuhkan oleh para pejuang sendiri. Kita juga Miasa juga adalah pertubuhan pertama yang menubuhkan pusat pengurusan krisis dan juga aktiviti center yang pertama yang ditubuhkan oleh para pejuang sendiri. Juga yang pertama yang menubuhkan talian 24 jam 7 hari seminggu 1800 1866. Pertama juga di Malaysia, bukan saja oleh para pejuang tetapi talian krisis yang pertama sebenarnya juga. Dan juga kita ada crisis response team, ya, sukarelawan kami yang mengangkat telefon itu bukan sahaja hanya sekadar angkat telefon 24 jam 7 hari seminggu, tetapi juga ada talian bantuan WhatsApp, ya. 24 jam 7 hari seminggu juga. Dan pasukan krisis kami juga boleh pergi ke individu yang di dalam krisis secara on-site, bukan saja terhad di dalam telefon. Kita juga capaian kita daripada segi social media, website dan sebagainya, tahun ini sahaja kita mendapat lebih kurang hampir 7 juta, ya, hits di laman web Miasa, dan capaian media sosial kami juga lebih kurang 12 hampir 13 juta sebenarnya. Walaupun kami bukan stesen TV ataupun radio, bukan yang sedikit tu. Dan juga kita kolaborasi bersama media pun tahun ini juga banyak sebenarnya. Selain daripada secara orang kata muncul secara regular di Suka TV, tetapi kami juga berkolaborasi tahun ini bersama dengan Zayan Radio, bersama dengan Obulan dan juga TikTok. Jadi ini adalah satu pencapaian juga buat kami supaya kami dapat memberikan orang kata ilmu dan maklumat yang tepat tentang kesihatan mental, penyakit mental, individu-individu yang hidup dengan penyakit mental ini. Dan juga kami telah alhamdulillah membuka satu lagi cawangan tahun ini di Kuala Nerus, Kuala Terengganu sebenarnya. Alhamdulillah sedikit sebanyak rumusan. Okey. Banyak pencapaian dia sebenarnya. Dia kalau kita ada baby ni, baby tahun depan masuk darjah 1. Itulah dia, betul. Jadi ada tak antara inisiatif khas yang diperkenalkan oleh Miasa sempena ulang tahun yang ke-6? Alhamdulillah, betul. Jadi minggu lepas kami telah melancarkan Miasa Academy. Jadi Miasa Academy ini adalah salah satu inisiatif Miasa di mana kita akan membuat kita dah mulakan pun pelbagai program latihan, bengkel-bengkel khususnya untuk kesihatan mental, intervensi buat individu-individu yang ada pemikiran untuk bunuh diri contohnya. Jadi kita panggil suicide first aider. Kemudian kita ada program Young Advocates program, khususnya untuk golongan remaja dan juga pelajar universiti, sebab kita nak memberikan mereka maklumat info yang betul bagaimana nak mengadvokasikan kepentingan kesihatan mental, bagaimana nak membentera stigma contohnya. Jadi kita nak mewujudkan satu generasi yang bebas stigma dan juga bebas diskriminasi. Jadi perlu dimulakan dengan generasi mereka, generasi yang muda ni. Jadi ini adalah orang kata setengah perkara yang kami akan jalankan melalui akademi ini, dan juga penyelidikan ataupun research work. Begitu. Jadi these are some initiatives lah yang akan dijalankan. Jadi itu adalah Miasa Academy. Alhamdulillah. Dah ada Miasa Academy sekarang. Kita doakan yang baik-baik untuk Puan Anita dan juga Miasa. Terima kasih banyak-banyak. Mohon doakan semua. Allah. Amin. Baiklah, kita pun dah di penghujung segmen. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Anita datang pada Hawa pada hari ini. Mungkin ada lagi bersama dengan Puan Anita selepas ini. Betul? Boleh. InsyaAllah. Terima kasih Mira. InsyaAllah. Okey, baiklah, kita nak berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini.
Baiklah Ash, minggu lepas kita dah kongsikan manfaat memakai sunscreen. Yes, betul. Minggu ni pula Hawa nak kongsikan kepada anda langkah asas untuk dapatkan kulit bersih dan halus mulus macam... Tahu macam siapa? Macam siapa? Macam Jungkook. Jungkook. Pelakon Korea. Yes. Dalam segmen Warta Ilmu. Okey, baiklah, sebenarnya penjagaan kulit ni merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang wanita. Tak bolehlah kalau kita tak jaga, kita wanita ni tak jaga rupa kita, kulit kita. Pantang ada jerawat naik sikit walaupun satu dah rasa nak picit. Sebenarnya nak picit jerawat pun tak boleh tau. Korang jangan semena-menanya nak picit-picit jerawat kan? Tak boleh. So untuk yang pertama ni kita nak kongsikan bersama Azim. Maafkan saya ya, hari ni memang ya Allah. Okey, yang pertama adalah dengan pemakaian pencuci muka. Jadi ini merupakan langkah pertama yang paling penting untuk menjaga kulit wajah adalah dengan mencari pencuci muka yang sesuai. Kalau kulit muka anda adalah sangat kering ataupun kulit muka anda berminyak, berjerawat dan berkulit sensitif, cari yang mengikut jenis kulit anda. Kalau kulit kering, cari yang untuk pencuci muka berkulit kering. Jenis yang berkulit kering. Kalau ada yang kulit anda berminyak, cari yang pencuci muka khas untuk kulit yang berminyak, sensitif dan sebagainya. Jangan korang kulit berminyak pilih yang kulit kering. Takut nanti ada efek yang berlainan. Jadi kita dah risau dah kat situ ya. Ya, betul tu. Skincare ni lah first kali yang kita kena jaga. Betul. Kalau pencuci muka kita dah pakai, next lepas pencuci muka adalah toner pula. Betul. Janganlah fikir toner ni tak penting, tak naklah nak skip. Tidak ya. Jadi cara yang paling disarankan untuk meletakkan toner adalah menggunakan kapas. So lagi senanglah. Anda letak je dekat kapas dan dab. Sebab kalau kita terus direct pada kulit, pada tangan, nanti berlebih-lebihan pula kita pakai toner tu. Orang kata rugi. Betul tu. Kita beli mahal-mahal, membazir gitu saja. Jadi toner pun sama macam pencuci muka. Dia ada dua jenis. Satu untuk kulit berminyak dan satu lagi untuk kulit yang kering dan sensitif. Yes, betul tu. Sebenarnya kita, semua benda serum selepas ini. Jadi semua benda yang produk-produk yang kita beli ni kena bersesuaian dengan kulit muka kita. Jadi seterusnya selepas anda dah cuci muka, dah toner, kena letak serum pula dekat muka. Jadi serum ni kita tahu harga dia sangat-sangat mahal sebab serum merupakan bahan yang penting untuk mendapatkan kulit wajah yang cantik. Bukan sahaja kaya dengan bahan-bahan aktif untuk kulit, malah serum sangat bagus untuk menghilangkan tumpuk gelap dan juga kedutan wajah. Jadi seleloknya pakai serum yang mempunyai vitamin C pada waktu pagi dan waktu malam pula pakai serum yang mempunyai hyaluronic acid. Rasanya semua orang dah tahu dah kot. Sekarang ni produk ada macam-macam So diorang dah tahu dah hyaluronic acid untuk waktu malam, untuk kulit-kulit yang tak sensitif, and then vitamin C untuk waktu siang dan sebagainya. Orang dah pandai dah sekarang ni. Betul tu. Kalau kita tengok pun dekat X kan sekarang ni, macam-macam skincare tips ada. Macam-macam diberitahu. Betul. Kalau tak ambil juga tips-tips ni, kita tak tahulah nak cakap macam mana. Yes. Okey, nombor 4, moisturizer ataupun pelembap. Selain daripada serum, perkara asas yang paling penting juga adalah pemakaian pelembap atau moisturizer. So kalau kita tak pakai pelembap, nanti kulit kita akan jadi kering dan kusam. Lagi-lagi dengan kita punya cuaca yang tak menentu, kadang-kadang jerebu, kadang-kadang panas terik. Jadi sangat-sangat penting untuk anda pakai pelembap di kulit wajah anda. Ya, betul. Moisturizer ni sangat-sangat penting Kalau korang skip yang serum, toner tu semua, moisturizer ni kena wajib pakai setiap hari. Dan seterusnya benda yang wajib untuk kita pakai setiap hari, yang ini kita ada cakap pada minggu lepas. Betul. Ianya sunscreen. Dan ini paling akhir sekali dah cuci muka, dah letak moisturizer apa benda semua, kena letak sunscreen untuk penjagaan kulit wajah yang cantik. Ianya untuk perlindungan cahaya matahari ataupun sunscreen lah. Dan namanya sunscreen mestilah sunscreen kan. Untuk berlindung dari matahari, betul tak? Ya, kerana itulah pemakaian sunscreen ini diletakkan sebagai yang terakhir kerana menjadi perlindungan utama kulit dari terdedah dengan cahaya UV yang kuat. Jadi paling penting untuk anda cari sunscreen yang mempunyai SPF 30 paling minimum.
Tapi yang paling yang rata-rata ada dekat drugstore dan sebagainya sekarang ni adalah SPF 40 dan 50. Paling tinggi yang paling bagus lah. Ya, betul tu. Dan yang paling penting kita nak bagi tahu jugalah, semua step ni penting sebelum kita pakai makeup. Ya, betul. Kalau kita tak lembapkan muka, kita tak pakai sunscreen, nanti makeup jadi bercapuk-capuk. Mungkin minggu depan kita boleh minta producer bagi tips makeup. Ya, betul. Baik, biar ada step by step. Jadi ini adalah antara langkah asas yang boleh dapat yang anda boleh dapatkan lah. Jadi untuk produk-produk yang anda ingin ambil, anda boleh pergi ke farmasi dan tanyakan sesuai ke tidak dan sebagainya. Yang penting buat research dulu sebelum membeli. Ya, betul. Yes. Baiklah, sebelum kita berehat, sebenarnya ada benda yang saya nak kongsikan sebab selalunya Ash yang akan kongsikan kepada saya. Ya, hari ini Mira nak kongsikan kepada saya. Kebaikan Habatus Saudat dan minyak zaitun. Awak tahu apa? Saya rasa saya tahu. Okey, cuba bagi satu. Ini adalah gabungan Habatus Saudat dan juga minyak zaitun. Betul? Betul. Itu merupakan makanan sunnah yang sangat tinggi khasiatnya dan penggunaan minyak zaitun dalam masakan atau makanan dapat membantu untuk mengurangkan kolesterol yang tidak baik. Jadi untuk itu, kita ada sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sihat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan Olive Plus dari Herbs Garden. Kebaikan buah zaitun asli dengan serendah RM89 hanya di sukashop.com. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa. Tadi kita dah ada perbincangan mengenai cara-cara nak pakai sunscare pula. Bukan sunscare, ya skincare. Kita pula takut dengan matahari. Lepas tu sekarang ni kita nak bawakan seorang penyanyi. Kan pada awal segmen tadi kita ada cakap kita ada seorang penyanyi hari ni, tapi kita nak simpan sampai ke penghujung segmen. Jadi siapakah dia? Dah sampai. Iaitu Aizat Manshaha. Selamat datang. Hai. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nervous nampak ni? Itulah. Itulah. Adalah nervous sikit lah, tapi okey je. Okey je kan, nak menyanyi sekejap lagi ni. Tajuk lagunya Ini Dunia. Betul. Tapi sebelum kita nak tanyakan lebih tentang lagu ni, kita ada sedikit info lah tentang Aizat ni. Aizat seorang pelajar kejuruteraan elektrikal di University of Kuala Lumpur British Malaysian Institute. Dan bakal menghabiskan digrinya tidak lama lagi. Dan selain berbakat dalam menyanyian serta menulis lirik, Aizat Manshaha juga fasih bertutur dalam bahasa Mandarin, guys. Jadi disebabkan itu, kita nak Aizat memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin, boleh? Sila. Okey. Wah, awal-awal dah pressure ni macam mana? Sikit je lah. Okay, hi, 我的名字叫艾赞阿斯拉姆马曼沙哈，可以叫我艾赞。我今年24岁。Saya asal Selangor. Okey, nasib baik translate. Kalau tak tadi kita minta translate. Tadi nampak macam dah tergambar ni. Tukar lah. Mandarin je kita tahu dua je. 我不知道. Oh, macam tahu? Lagi satu 我爱你. Oh, ini. Okey. Okey, jadi Dah. kita nak minta Aizat perkenalkan dirilah dengan lebih mendalam sebab tadi dalam bahasa Mandarin mungkin hanya sesetengah orang saja yang faham. Jadi boleh silakan perkenalkan diri dalam bahasa Melayu pula. Okey, hai, nama saya Aizat Aslam bin Muhammad Manshaha. Boleh panggil Aizat Manshaha. Saya asal Selangor. Kat sini je, Kajang Selangor. Kajang Selangor. Sorry. Lepas tu macam saya masih belajar lagi, tapi insyaAllah nak habis dah. Saya punya study in electrical engineering. So, tu je lah. Jadi kita dapat info tu Aizat belajar engineering, bidang engineering. Tapi kenapa memilih menjadi seorang penyanyi pula? Mungkin minat ke bagaimana? Okay, so menyanyi ni dia dah kira music ni dah memang naturally runs in family lah. Dia dalam kira my sister, my family, ayah, mak semua memang minat karaoke. And so dia naturally come lah. So macam ada rezeki
untuk ke bidang ni kita try je lah. Okey, so maksudnya bukan nak ikut jejak langkah kakak ke, sebab kakak dia adalah Tasha Manshaha. Kalau orang tahu, kalau orang dengar je nama Tasha Manshaha mesti macam okey, nama besar, ada lagu best-best. Mungkin ikut jejak kakak ke macam Dia nak kata not exactly ikut jejak lah kot, mungkin dia kebetulan macam tu. Mungkin sebab family pun macam tu kan. Memang minat muzik, so kebetulan lah rasanya. Faham. Okey. Right. Dia bak kata orang runs in the blood lah. Yes. Kan? Kalau Torres nanti keluar muzik. Yang tu takut keluar segala note-note ni ada. Itulah. Jadi mungkin boleh ceritakan siapa idola yang you minati ataupun mungkin inspiration bila membuat lagu ke, bila menyanyi ke? Kalau idola banyak, saya tak ada spesifik nama untuk idola. Tapi kalau nak cakap in Malaysia, saya rasa Alif Satar kot. Sebab dia sangat-sangat versatile kan. Dia pengacara boleh, berlakon boleh, nyanyi pun boleh. And dia punya personality dia sangat best lah. Saya minat dekat cara Alif Satar. Faham. Jadi ada plan untuk berlakon dan jadi host ke? InsyaAllah kalau ada rezeki, asalkan benda tu dalam bidang seni kan. Nak try semualah. Try semua. Kita rembat je semua. Ya, dia nak rembat semua. Sebelum dia nak rembat semua, kita nak tanya dekat Aizat sendirilah. Kita tahu jadi anak seni ni bukan selalu benda yang sangat mudah, betul tak? Jadi mungkinlah pada awal-awal kerjaya Aizat menjadi seorang penyanyi ni, ada tak cabaran-cabaran dia? Okay, so far, sebab saya sangat-sangat baru lagi. Sangat-sangat baru. Saya rasa cabaran tu pun saya tak dapat nak collect banyak lagi. Tapi so far alhamdulillah, nak kata cabaran tu banyak, nak kata saya tertekan ke dengan cabaran tak juga, nak kata saya tenang sangat pun tidak, sebab saya masih baru dan saya masih dalam proses belajar lagi. So saya enjoy lah throughout the journey so far. So alhamdulillah okey je. Okey, faham. Jadi sekarang ni kita nak tanya mengenai single terbarunya, Ini Dunia. Jadi apa yang cuba disampaikan kepada peminat di luar sana dan kenapa tajuknya Ini Dunia? Okey, tajuk, saya start dengan tajuk dululah. Okay. Kenapa tajuk Ini Dunia tu sebab you know, kita hidup di dalam dunia ni, kita kadang-kadang sebagai manusia kita macam imagine macam dunia should be elok je, okay, happy je kan. Tapi kita live in reality di mana you know sometimes life hit kan. So sebab itulah Ini Dunia kan. Lagu ni ceritakan tentang kita manusia masing-masing ada ujian masing-masing. So as a human being, sesama manusia, kita sama-sama tolonglah. Kan kita ringankan ujian orang insya-Allah kita tak tahu, mungkin one day dia pun ringankan kita punya kesusahan juga. And just enjoy the life lah. Orang kata follow the flow. Yes. So itulah maksud Ini Dunia. Kita tanya-tanya juga kenapa dengan dunia ni? Rupanya ini dunia dia. Ini dunia dia. Ini dunia kita. Ini dunia kita. Tapi itu dunia Aizat. Okey. Okey. Nak cakap lagi? Tak berapa. Teruskan. Kan cakap tak habis kan. Jadi kita tahu macam Aizat dah explain tadi tentang lagu Ini Dunia. So bila dah ini adalah single pertama Aizat kan. Apa perasaan bila nak keluarkan single ni? Adakah ianya kena dengan Aizat sendiri ataupun ini memang genre yang Aizat nak? Untuk diri saya, okay, kalau kita cakap pasal keluarkan lagu, saya sendiri pun macam tak sangka benda ni unexpectedly kan. Dia macam, keluar lagu, dah macam tu je. So adalah dia punya overwhelm lah. Kan? And also kalau nak kata genre, saya pun tak letakkan spesifik genre untuk diri saya sebab saya masih belajar lagi, masih proses mengenal diri lah, cik. Proses mengenal diri. Proses mengenal kita. Kita layan je lah proses tu. Andai kata one day mungkin genre lain, kita try je lah which one the best kan. Betul-betul, mana yang sesuai dengan kita, betul tak? Jadi mengenai Ini Dunia ni, sebenarnya mungkin boleh ceritakan adakah lirik ditulis oleh Aizat sendiri? Betul. Wow, okey. Jadi apa sebenarnya yang menjadi titik inspirasi sampai membuatkan you rasa macam okey, I nak tulis pasal dunia? Okey. Dia start dia macam kelakar sikit lah, macam mana lagu ni tercipta. Basically lagu ni melodi dia start dekat bilik air. Dia macam klise kan, kita dapat ilham banyak dekat bilik air kan. Tapi melodi ni memang tercipta je dalam bilik air. Time tu dekat asrama kan dengan kawan-kawan. Main-main dia keluar melodi. And then
kebetulan juga time tu memang rasa macam nak buat something, boleh buat lagu ni, and kebetulan time tu ada sesuatu yang berlaku lah dalam hidup saya kan. So terjadilah lagu Ini Dunia ni. Oh, okey. Wow. Tak expect Itu bukan jawapan yang saya expect. Di dalam asrama, di bilik air. Ya, betul. So jawapan yang you expect apa benda sebenarnya? Mungkin melihat heartbreak ke kan. Selalunya orang mengenal dunia selepas kecewa dalam percintaan. Jadi mungkinlah itu kejadian dalam hidup dia kot. Mungkin kan. Ya Nak ke? spill detik ke? Tak boleh lah, bahaya. Okey, silakan. Tak. Okey. So, jadi kalau nak ilham boleh pergi tandas lah. Boleh air. Kena tahulah. So ilham dia tu bunyi air ke bunyi daripada luar ke macam mana? Tak tahu, dia datang naturally lah. Tabur gigi. Macam humming lah, humming. Macam humming. Tu. Maksudnya dia gosok gigi. Kan gosok gigi tak boleh keluar. Tak keluar bunyi. So boleh je lah. Faham. Okey, untuk music video ni pula saya ada tengok lah kan sebelum nak interview si Aizat ni. Music video dia memang untuk orang-orang yang juju muda lah kan. So inspirasi untuk music video tu pula tiba-tiba bawa Grab. Lepas tu bertumpung dengan cintanya pula. Itu inspirasi daripada mana tu pula? Itu dia berdasarkan lagu jugalah, sebab kita video klip tu tak ada cinta-cinta pun sebenarnya. Kita just nak spread the positivity lah. Ada orang makan tapi tak cukup duit, makan nasi dengan bawang je kan. So ada orang baik yang tolong banjir lauk, and then dia pun terima ujian pula tayar pancit. So nanti ada abang Grab tu pula kan, abang Grab datang tolong. So macam kita hidup ni sebenarnya The circle of life. Circle lah. So macam kita tolong je lah, jadi baik, tolong sama-sama sendiri kan. Dia ibarat roda. Contohnya saya tolong Ash, mungkin yang akan tolong saya Aizat. Yang akan tolong Aizat mungkin orang lain, betul tak? Bukan saya tolong awak tolong saya. Dia bukan macam tu. Betul tak? Betul tak apa yang saya faham? Kita tak tahu. Ada mungkin je ada kan? Mungkin lah. Boleh, betul lah tu. Yes. Kalau cakap salah tadi, kita potong markah Aizat. Kita pula macam dekat sekolah Yes, itu dia dekat meeting tadi. Kalau anda tengok, itulah dia music videonya. Yes. Jadi selepas ini kita akan mendengarkan Aizat sendiri untuk mendendangkan lagunya Ini Dunia. Tapi ingin dengar ke tidak, kena berehat sebentar dan kembali selepas ini. Alright. Kita masih lagi bersama Aizat Mansyaha dan dunianya. Ini dunianya. Ya. Dan Dunia kita. Kita nak korek dunia kita. Dunia kita. Mungkin boleh buat movie pula lepas ni kan? Ya. Okey, jadi mungkin boleh ceritakanlah dari sudut music video, berapa ramai yang telah apa sebenarnya orang kata daripada peminat, sambutan daripada peminat. Maafkan Baru, lagu ni baru keluar sahaja 10 hari. Betul. Jadi katanya peminat pun suka dengan music video Aizat. Jadi macam mana perasaan Aizat bila orang menerima karya Aizat? Of course lah. Memang sangat-sangat happy lah. And also dia macam tak sangka lah sebab kita dapat sambutan positif sebab saya sangat baru. And tahu-tahu je ada lagu kan. So but still orang accept dengan baik. So very bersyukur dan happy lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So sebenarnya sebelum keluarkan lagu dan juga music video tu, apa harapan Aizat? Harapan? Okey, harapan ni banyak harapan. Banyak. Tapi the most orang kata yang saya rasa macam yang saya nak sangat adalah diterima pendengar lah. Itu paling penting sekali lah bagi saya sebab kita dah usaha kan buat kan. Of course kita nak yang terbaik untuk semua orang juga. Betul. Jadi mungkin ada orang-orang di luar sana yang teringin nak jadi macam Aizat. Aizat adalah idola mereka. Apakah nasihat kepada pendatang-pendatang baru yang ingin menyanyi, nak keluarkan single? Allah. Saya sejujurnya saya rasa sebab saya sangat-sangat baru macam saya cakap tadi, saya sangat-sangat baru, saya rasa saya tak layak nak bagi tips ke apa kan sebab saya pun sendiri perlukan benda tu kan. Macam mana saya nak bagi? Tapi faham. Maybe if you nak try, ada je niat nak try, just buat je.
Just go for it. Kalau kita lengah-lengah lagi, kita nak try, kita impi-impi je kan. Takkan sampai bila-bila kita akan stay kat situ. So Betul. just go for it, nak try, buat je. Tak kisahlah dalam bidang ni ke atau bidang-bidang yang lain kan. Just nak je, ambil, dapat, buat. Macam Aizat kata tadi, Aizat perlukan nasihat tu juga sendiri kan. So siapa sebenarnya tulang belakang Aizat? Tulang belakang saya. Yeah. Of course lah. Yang paling penting sekali family saya lah. Mak saya, ayah saya. So, diorang lah yang banyak Aizat macam ni. And also my sister lah, Tasha Masha kan. Dia guide saya lah sebab dia pun dah berpengalaman dalam ni kan. So, dia guide saya lah daripada situ. Apa-apa pun saya akan minta pandangan dia lah. Sweet adik-beradik dalam satu industri, lepas tu tolong each other. Betul, support each other. Seronok. Family. Yeah, That's what family are. Yes. Betul. Jadi mungkin boleh kongsikan pula media sosial kepada penonton-penonton Hawa. Mungkin ada yang belum lagi follow Aizat, kena follow sekarang. Okey, boleh follow saya dekat Instagram dan juga TikTok. Instagram saya aizat.manshaha. Kalau TikTok pula Aizat Manshaha je. So boleh follow saya lah kat tu untuk update yang seterusnya. Update in future. Ada lagu-lagunya next ke. So itulah dia kat VT. Itu gambarnya. Wow. Handsome ke tidak? Wow. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi mungkin Aizat ada buat cover-cover juga ke dekat TikTok? TikTok dan IG. Dua-dua saya ada post cover sebab sebelum saya ada lagu sendiri, saya cover lagu orang dulu. Alright. Nice. Itu antara tips juga. Betul tak? Betul. Kepada orang-orang untuk menjadi seorang penyanyi, betul tak? Okey, kita nak tahu perancangan Aizat selepas ini. Ada single lain ke, nak buat konsert ke, showcase ke, bagaimana? InsyaAllah lah, kita fokus dulu, ini dunia. And InsyaAllah memang akan ada plan lah untuk single seterusnya. Kalau nak tahu, update kat IG nanti. Korang boleh follow kat IG. Kita akan update kat situ lah. Kena follow Instagram Aizat untuk tahu perkembangan Aizat. Yes, betul tu. Saya ada satu lagi soalan lah sebenarnya. Tadi tanya perancangan baru kan? Ya, betul. Mungkin ke ada perancangan nak buat lagu yang ada bahasa Mandarin? Sebab you pandai bahasa Mandarin kan? Good idea. Kita bagi idea. Mungkin kita akan buat insyaAllah satu hari nanti. So tajuk dia dalam bahasa Chinese, kalau ini dunia dalam bahasa Mandarin macam mana? 我的世界. Oh, what is it? Mungkin ada version Chinese pula ke? Mungkin. Mungkin. Kita pula bagi idea. Tapi nanti kat video klip ada subtitle lah, jangan risau, okey? Senang sikit nak faham, betul tak? Yes. Okey, kita pun dah di penghujung segmen bersama dengan Aizat Manshaha. Terima kasih datang pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga jemput. Yes, jadi kita akan tinggalkan anda dengan nyanyian daripada Aizat Manshaha. Tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang menonton Hawa. Terima kasih banyak-banyak dan kita tinggalkan anda dengan lagunya Ini Dunia dalam segmen Merdunya Suara. Alright. Thank you. Bye-bye. Bye-bye kat kamera. Bye-bye. Bye-bye. Ini dunia.